Okay. So sebenarnya kita hari ini sudah pergi kepada bahagian yang paling akhir lah tentang tajuk vektor ini, walaupun kita nanti ada lagi satu latihan berkaitan dengan soalan-soalan kehidupan harian ya. Okay, so satu lagi benda terakhir yang awak perlu tahu ialah vektor unit. Kita sebenarnya sudah belajar vektor unit. IJ yang kita belajar sebelum ini, dia ialah vektor unit. Tapi sekarang kita nak vektor unit dalam arah lain. Okay. Yang kita belajar sebelum ini, kita ada vektor unit I dan vektor unit J. Okay. Vektor unit I, vektor unit J. Di mana kalau I, dia ialah ke kanan. Kalau J, dia ialah ke atas. Kalau vektor unit, maksudnya dia punya magnitude ialah 1 unit. Okay. Tapi hari ini apa yang kita akan belajar ialah vektor unit dalam arah lain. Okay, vektor unit dalam arah lain. Okay. So apa yang kita akan tengok kejap di sini ya, kejap. Cikgu akan cuba terangkan apa maksudnya sebelum cikgu pergi kepada formula ini ya. Ayo. Okay. Sebelum cikgu pergi kepada formula ini, memang ada formula dia, awak boleh pakai terus dapat jawapan. Kalau cikgu nak vektor unit dalam arah ini, awak pakai rumus ini terus dapat jawapan. Tapi cikgu nak terangkan sikit kenapa macam ini ya. So katakan sekarang cikgu bagi awak sata katesan, cikgu bagi grade kepada awak ya. Kejap. Okay. Katakan sekarang kita ada sata katesa macam ini. Okay. Cikgu tak payah melibatkan negatif lah, melibatkan positif saja. Okay, ini pasti X kita. Ini pasti X kita. Lepas itu ini pasti Y kita. Okay. Okay. So, yang kita sudah belajar sebelum ini, kalau cikgu sekarang ada garis macam ini. Okay, cikgu ada garis macam ini. Ini ialah satu vektor unit. Okay, kalau kita namakan dia sebagai I. Okay. Dan kalau saya ada satu garis macam ini, cikgu boleh namakan dia sebagai vektor unit J. Okay, itu nama khas lah. Kalau sekarang saya bagi satu garis macam ini ke bawah, tapi magnitude dia ialah 1 unit, ini pun dipanggil sebagai vektor unit. Tapi untuk ini kalau saya nak namakan, cikgu terpaksa namakan dia negatif J lah. Sebab arah dia bertentangan dengan J. Begitu juga kalau cikgu nak bagi ini. Satu unit ke kiri. Ini juga merupakan vektor unit, tapi nama dia ialah negatif I. Sekarang apa yang kita nak belajar ialah, okay, katakan saya ada satu vektor macam ini. Sorry, saya kena lukis dengan garis lurus. Saya ada satu vektor macam ini. Kejap. Okay. Kejap. Okay. Saya ada satu vektor macam ini. Okay. Contohnya vektor ini ya. Cikgu ada vektor ini. Okay. Vektor ini, okay, soalan pertama saya, boleh tak saya panggil dia sebagai vektor unit? Boleh tak saya panggil dia sebagai vektor unit? Okay. Kalau boleh, tak ada apa nak cikgu nak tanyalah. Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Adam, boleh tak cikgu panggil vektor ungu ini sebagai satu vektor unit? Maksud cikgu garis ungu? Garis ungu ini. Boleh tak cikgu panggil dia sebagai satu vektor unit? Boleh. Boleh. Okey, cikgu tak minat jawapan yang tak boleh. Ada orang rasa tak boleh?
Kamu jangan lupa vektor unit punya syarat ialah dia punya magnitude kena 1 unit. Adakah ini magnitude dia 1 unit? Cuba namakan vektor ini. Okey, dalam sebutan I dan J. Ada namakan vektor ini dalam sebutan I, J. Katakan ini ialah OA. Cuba namakan vektor OA ini. Berapa I, berapa J? 4J 3I. 4J 3I. Berapa panjang dia? Magnitude dia? Cikgu sudah ajar ke belum ajar? Cikgu sudah ajar kan? Berapa magnitude dia? Kalau dia ialah 3I tanpa 4J, kita ada rumus seperti itu pakai aja kan? Rumus ada pada nota kamu muka surat. Surat berapa ni? Ni lepas putih semua sudah lupa. Dalam contoh muka surat 11. Muka surat 11 baris pertama dia. Formula kena ingat formula ni tak digunakan dalam exam dah. So macam mana? 7 ke cikgu? Macam mana kira? Pakai formula tu. Modulus. Lepas tu? Ini modulus 3I tambah 4J. 3I kuasa 2. Okey, modulus 3I tambah 4J. Okey, sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So sebenarnya ini baru mesti kira sebagai formula dia. Ini ialah simbol untuk magnitude bagi sesuatu vektor. So kalau cikgu sudah tulis magnitude untuk OA macam ini, terpulanglah. Kalau kamu nak macam ini boleh. Okay? Siapa kalau nak buat tak nak terus pakai formula, maka awak buat macam ini Awak buat macam ini. Awak tulis dia sama dengan modulus 3I tanpa 4J. Lepas tu baru masuk ke dalam formula. Boleh jugalah kalau nak. Tapi boleh jimat masa, tak payahlah. Kita terus masuk ke dalam formula saja. Sebab vektor kita sudah dalam keadaan IJ. So, macam ini. So, kira berapa jawapan dia? 5. Okey, jawapan dia ialah 5. So, adakah vektor OA ni, iaitu garis ungu ini merupakan vektor unit? Ya. Cikgu sudah kata, vektor unit dia punya magnitude kena 1. Sekarang adakah magnitude vektor OA itu 1? Bukan. Bukan kan? Dia 5. So vektor OA ini bukan vektor unit. Bukan vektor unit. Tapi cikgu boleh tanya soalan macam ini. Okay? Cikgu boleh tanya soalan macam ini. Apakah vektor unit dalam arah, maksudnya kalau untuk kes ini, cikgu boleh tanya kamu, apakah vektor unit dalam arah OA ataupun dalam arah 3I tanpa 4J. Okay? So, bila cikgu tanya apakah vektor unit dalam arah ini, cikgu bukan tanya awak apakah magnitude ini ataupun apakah vektor ini. Cikgu tanya awak satu vektor baru. Di mana vektor itu arah sama macam ini. Okay? Arah sama macam ini. Okey, katakan cikgu lukis satu garis baru. Okey, arah juga macam ini. Arah juga macam ini. Tapi kali ini dia tak adalah begitu panjang sampai 5 unit. Dia baru 1 unit. Cikgu hanya ambil 1 unit daripada dia. Tak tahu di mana tempat 1 unit dia. Tapi maksudnya lebih pendek sikit lah. Lebih pendek daripada dia. Okay? 1 unit saja. So maksud saya garis ini. Dapat tebak sikit. Garis ini. Faham tak maksud saya? So soalan ini vektor unit dalam arah OA, maksud cikgu ialah satu garis dalam arah OA ini, tapi kali ini magnitude dia baru 1 unit. Magnitude dia baru 1 unit. Itu yang dimaksudkan oleh dia sebenarnya. Dan untuk nak tahu apakah vektor ini,
So apa yang kita akan buat ialah kita mula-mula carilah apakah vektor OA tersebut. Contohnya tadi kita tahu, okey, untuk seorang vektor OA ini ialah 3I tambah 4J. Lepas itu kita bahagi dengan magnitude dia. So contohnya awak bayangkan sekarang benda ini ada 5 unit. Kalau saya nak tahu 1 unit, saya bahagi 5, saya boleh dapat dia kan. Okey, benda ini, okey, garis ini dia sebenarnya terdiri pada 5 bahagian. Satu bahagian 1 unit. So kalau sekarang cikgu hanya nak bahagian pertama, apa yang saya buat, saya bahagi 5 lah. Macam kita buat dalam bentuk ratio. Dalam bentuk ratio. Kalau awak tahu daripada P sampai Q, panjang dia ialah 8 cm. Kalau saya sekarang kerak dia jadi 4, jadi 8. Jadi 8. So sekerak ini berapa? 1. Kenapa 1? Sebenarnya 8 bagi 8. Saya ambil dia, saya bagi dengan panjang dia. So sama juga untuk ini saya ambil vektor ini, saya bahagi dengan panjang dia, saya boleh dapat vektor yang panjangnya hanya 1 unit. Ini cikgu cuba terangkan sejarah di belakang dia ataupun kenapa datang rumus ini. Okay, kalau kamu faham, eloklah supaya lebih bermakna lah. Kalau kamu tak faham, sebenarnya pun tak apa. Hafal saja formula ini. Hafal saja formula ini. Okay, simbol untuk vektor unik ialah awak letak satu macam pubung rumah atas vektor berkenaan. Okay? Ataupun kalau biasanya kalau huruf kecil kita boleh tulis macam ini. Tapi kalau macam ini 3I tanpa 4J macam nak letak pubung rumah kan. So biasanya kalau benda macam ini orang akan tulis saja vektor unik dalam arah apa. Hanya huruf kecil saja kita cikgu akan letak pubung rumah macam ini. Dan formula dia ialah atas awak salin balik dia punya vektor. Yang bawah itu ialah magnitude dia. Yang bawah dia ialah magnitude dia. Dan formula ini kena hafal sendiri, tidak dipekarkan dalam exam. Okay? So kalau kamu boleh ingat bawah ini sebenarnya sama dengan magnitude vektor. Boleh So kita sekarang tengok soalan. So kalau tak tahu cerita dia pun tak apa, pakai formula aja, Okay, cikgu pagi diberi P ialah 3 negatif 4. Cikgu tanya apakah vektor unit dalam arah OP. So apa yang awak perlu buat ialah mula-mula awak kena tahu dululah apakah vektor OP kita. Mana dia? Kita kena tahu apakah vektor OP kita. Okey, cikgu minta orang tolong apakah vektor OP kita. Pakis. Kalau P 3 negatif 4, apakah vektor OP? 3I tolak 4J. 3I tolak 4J. Okey, lepas tu soalan ini tanya apakah vektor unik dia. Terpulang kepada kamu kamu boleh terus gunakan rumus iaitu salin dia punya vektor. Kemudian bahagi dengan formula magnitude. Itu macam ini. 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Kamu boleh buat macam ini. Ataupun kamu boleh buat berperingkat. Maksudnya mula-mula awak cari dulu. Apakah magnitude dia? Okay? Maksudnya awak buat benda ini. Buat benda ini. Dapat jawapan. Lepas tu baru awak tulis vektor unik. Sesuka hati awak. Okay? Bahagi jawapan tersebut. Boleh Ada 2 cara awak buat kerja ini. Satu cara ialah awak terus gunakan formula. Lepas tu baru pergi ringkaskan. Okey, satu cara ialah awak pergi cari dulu apakah magnitude dia. Lepas tu jawapan dia tulis di sini. Sama saja. Awak boleh dapat markah dia. Okey, so cikgu minta Bakis tolong kira bahagian bawah itu berapa? 5. Berapa? 5. 5. Okey. So sama ada awak tulis macam ini ataupun awak tulis macam inilah, dua-dua boleh. Okey. Hanya ada berapa benda cikgu kena ingatkan kamu. Macam soalan ini awak memang dapat integer kan 5. Maka okey, awak boleh tulis macam ini. Tapi kalau awak kira ini awak dapat nombor perpuluhan, maka tolong jangan, maksudnya contohnya ada contoh yang keluar nombor perpuluhan dah. Tengok kejap. Contohnya soalan ini, mungkin boleh kot.
Kita cuba soalan ini. Okay. Cikgu bagi HK, lepas tu cikgu tanya apakah vektor unit dalam arah HK. So mula-mula kita kena cari vektor HK dulu. Kita cari vektor HK dulu. Okay. Tak lepas. Okay, Ilya nak cari HK. Macam mana? HO tambah okay. HO nanti you nak IJ ke you nak matrix lajur? Vektor lajur. nak yang IJ. IJ ya. Okay, HO Negatif 3I tolak 4J okay. tambah 11I tambah 10J. Kalau ini tambah boleh tak buat kurungan Okay, ringkaskan. 8I 6J tambah 6J. Oh, ini pun boleh tapak yang cantik punya. Ya. Okay, apa nanti cikgu bagi satu contoh yang tak dapat cantik punya. Lepas tu kita nak cari vektor unit. You nak terus pakai formula ke you nak buat magnitude dulu? Pakai formula. Pakai formula terus So cikgu buat vektor unit sama dengan I salah pusing. Okay, 8I tambah 6J bahagi punca kuasa 2 apa dalam ini? 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okay, kira putus tak? 10. Kalau putus tak apa. Kalau putus tak apa. Okay, cikgu bagi satu contoh kalau dia tak putus Okay, cikgu tambah satu contoh di sini Tak payah susah-susah, cikgu tukar satu nombor aja. Okay, katakan ini jadi 2, maksudnya ini jadi 2. Ilya tolong saya kira balik apa nombor ini sudah. Okay, kejap. Ini jadi 2. So bawah itu jadi apa? Okay, 9. So ini jadi 9, ini jadi 9. Kali ini tak putus kan? Okay, kamu dapat berapa? 10.82. Okay. So sekarang ni kalau kamu dapat nombor perpuluhan macam ini, tolong jangan bagi jawapan macam ini. Tidak diterima dalam exam. Sebab kita tak terima ada pecahan, ada nombor perpuluhan sebagai jawapan kita. Boleh Kalau dia putus tak apa. Contohnya dapat 10, dapat 5 tak apa. Tapi kalau jenis yang macam ini tidak boleh bagi saya jawapan macam ini. So, apa yang awak perlu bagi saya? Okay. Apa yang awak sepatutnya bagi saya? Okay. Ilya tekan sekali lagi tapi jangan tekan punca kuasa 2 itu. Dalam bentuk set ke? Awak kalkulator warna putih kan? Cikgu minta kalkulator warna hitam kejap. Sebab nanti cikgu baru terangkan awak punya. Okay, kalkulator warna hitam. Siapa kalkulator warna hitam? Intan, you kalkulator warna apa? Putih. Putih juga. Haras? Hilang. Saya ke cikgu? You kalkulator warna apa? Warna hitam cikgu. Warna hitam. Okey, bila awak tekan ini, awak dapat 10.82 betul? Sekarang cuba tak tekan punca kuasa 2. Tekan sebelah dalam ini aja. Ini aja. Apa jawapan dia? Hmm. 117. Okey, 117. Okey, so dengar sini siapa yang kalkulator warna hitam, awak tekan, dia akan bagi awak 10.82. Jangan tulis jawapan ini. Maka awak tulis kepada saya jawapan sebelum awak tekan punca kuasa 2, iaitu macam ini. Okey, tapi kamu kena faham, awak sudah belajar tajuk set, punca kuasa 2, 117 mungkin boleh diringkaskan. So awak cuba tengok boleh diringkas ataupun tidak. Ilya tadi you dapat jawapan set 117 ke dapat jawapan selain daripada ini?
3 set. Jangan cakap jawapan tu. Ini cakap jawapan lain Okay. So kalkulator warna putih dia boleh tolong sikit ialah dia akan bagi jawapan yang sudah ringkas dalam bentuk set. Okay. Tapi siapa yang kalkulator warna hitam, manual buat dia. Kalau kamu masih ingat, kita kena fikirlah 117. Okay, siapa masih ingat lagi? Dia boleh dibahagi oleh apa? 3. 3. Dapat berapa? 39, betul? Okey. Lepas tu boleh dibagi oleh apa? 3. 3. 1, 3. So, kita sebenarnya dapat ialah 3 kali 3 kali 13 akan sama dengan 117 lah. So, bila kita nak ringkas dapat jawapan untuk ini, kita nak dapat jawapan untuk ini. So, 2 ini kita akan tulis di luar sebagai sekali sajalah. Okey. Yang ini dia seorang saja. So, kita buat macam ini. Betul tak kalkulator putih bagi jawapan ini? Ilya? Betul. Tadi cikgu sekat dan dendam bagi Ilya cakap sebab kalkulator putih boleh terus bagi jawapan ini. Okay? So sepatutnya untuk kamu kamu tak boleh bagi saya nombor perpuluhan. So nak tak nak awak kena tekan kalkulator tapak bentuk set yang diringkaskan. Kalau dia boleh diringkaskan. So kalkulator warna putih dia untung di sini sebab dia tolong. Kalkulator hitam manual buat. Okay? Manual buat deh. So awak akan tulis kepada saya jawapan ini Awak akan tulis 9i apa dia? 9i tambah 6j per 3 set 13. Tidak boleh bagi saya nombor perpuluhan. Boleh? Okey. Tapi, ada tapi lagi. Awak bagi saya jawapan macam ini, awak masih tidak dapat markah penuh. Sebab jawapan belum diringkaskan. So, kita tengok balik. Keluar atas balik. Okey. Kalau awak dapat nombor integer pun katakan contoh ni awak dapat 5. So, bila awak dapat jawapan 5 ini, tolong mata tengok kejap nombor ini. 3, 4, 5. Ada faktor sepunya tak? Tak ada. Tak ada. Maka ini memang jawapan terakhir awak. Okey. Kamu tengok contoh B kita ada 8, 6, 10. Mereka ada faktor sepunya tak? Ada. 2. Ada. Mereka boleh dibagi oleh? 2. So awak kena buat kerja lagi. Keluarkan 2. Okey. Keluarkan 2. So atas itu jadi apa? 4i tambah 3j. Okey. Bawah? 5. Okey. Lepas tu awak potong. Maka jawapan kita ialah 4i tambah 3j bahagi 5. Di sini baru dapat markah. Hati-hati sikit Even ini juga kalau ini juga awak pun kena check. Awak check nombor ini. 9, 6, 3, 13. Ada faktor sepunya tak? Kalau 3? Ya, 3. So maksudnya awak kena buat macam tadi, cikgu keluarkan 3 tu. So atas jadi 3i tambah 2j. Bawah Set 13. set 13. Lepas tu kita potong, maka kita dapat jawapan dia 3i tambah 2j bagi set 13. Cikgu. Apa dia? Yang ni dia tak payah kira yang macam hilangkan set bawah tu Tak payah sebab awak nak hilangkan set ini dia sudah tak dapat diringkaskan. Kalau nak ringkaskan, awak mesti keluar nombor perpuluhan. Oh. So kalau awak keluar nombor perpuluhan memang tak dibenarkan. So kita terpaksa hang macam inilah. Okey, kalau sekarang soalan ini bukan tanya vektor unit, dia tanya berapakah panjang dia. Maka memang awak boleh bagi saya jawapan dia 10.82. Kecuali soalan kata bagi dalam bentuk set. Kalau tidak, awak boleh bagi saya 10.82. Kalau saya tanya apakah magnitude bagi vektor ini.
Tapi bila saya tanya awak apakah vektor unit, sebab di atas itu ada benda, bawah baru merupakan magnitude dia. So nak tak nak dia akan keluar dalam bentuk macam pecahan. So waktu itu awak tak ada pilihan, awak memang tak boleh gunakan nombor perpuluhan. Awak tak boleh gunakan nombor perpuluhan. So mula-mula awak buat ini dululah, awak tekan ini dulu. Kalau kalkulator warna putih bagus sikit, dia terus bagi sudah dalam bentuk 3/13. Kalau kalkulator warna hitam, minta maaf lah, manual buatlah. Manual buat benda ini. So dapat jawapan ini. Biasanya satu lagi lah, double check dia. Nombor ini ada faktor sepunya tak? Kalau dia ada faktor sepunya, maksudnya dia boleh diringkaskan lagi. Kalau dia tidak ada faktor sepunya, macam tadi kita contoh pertama, 3, 4, 5, tak ada faktor sepunya, maka tak apalah. Memang itulah jawapan terakhir kita. Sebenarnya apa yang awak tulis ini, nilai ini memang betul. Hanya belum diringkaskan. Faham Nilai ini memang betul. Hanya belum diringkaskan. Dan dalam matematik, jawapan terakhir kita mesti bentuk teringkas. Itu sebabnya awak tak dapat markah. Sebab jawapan itu belum diringkaskan. Tapi nilai ini sebenarnya tak salah. Memang itu jawapan dia. Hanya ini belum diringkaskan. So itu tentang soalan tanya vektor unit dalam arah ini. Kita pakai formula aja. Hanya bila kita pakai formula, kita dapat jawapan, selalu orang tolak markah ialah lupa nak ringkaskan. Ataupun ringkas dengan cara yang tak betul. Boleh Dan satu lagi ialah tak ingat rumus lah. Tapi kalau kamu boleh faham maksudnya sebenarnya, tak ingat rumus pun boleh buat pun. Ada banyak ruangan. Boleh buat pun. Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Ini sebenarnya dalam nota kamu ialah C bukan D. Sebab tadi cikgu extra, cikgu padang inilah. Okey. Ini tadi cikgu extra satu contoh di sini Cikgu posta je lah. Tak sempat salin tak apa, nanti yang tengok PDF So ini C dalam awak punya nota Okey, cikgu kata jika HI tambah 5/13J ialah vektor unit. Apakah nilai-nilai mungkin bagi H? So soalan ini sebenarnya uji kamu tahu tak apa maksudnya ataupun apa sifat yang ada untuk vektor unit. Okey, Intan tahu? Kenapa dia boleh dipanggil sebagai vektor unit? Kalau magnitude dia 1. So maksudnya sekarang kita pergi cari magnitude untuk vektor ini dan kita tahu jawapan dia ialah 1. So kalau sekarang inilah vektor kamu, inilah vektor kamu. Kalau awak nak cari magnitude dia macam mana? Yang formula pakailah formula untuk magnitude, boleh. Sebab ini memang IJ. So kita akan dapat punca kuasa 2. H kuasa 2 tambah 5/13 kuasa 2. Okey. Dan oleh kerana dia kata ini ialah vektor unit, kita tahu jawapan dia ialah 1 lah. So, lepas tu kita selesaikan dia. Dan kalau kamu tengok soalan ni, cikgu kata nilai-nilai yang mungkin bagi H. So, agaklah nanti kita akan mendapat 2 jawapan. Dapat 1 jawapan kena pening. Dapat 2 jawapan memang betul. Okey, Intan cuba selesaikan. Ikut style awak, cikgu ikut awak aja. Pindah punca kuasa 2. Okey, pindah punca kuasa 2 jadi? Sama dengan 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 iaitu 1 lah Okey. Cikgu tulis ini supaya takut ada orang tak tahu kenapa punca kuasa 2 hilang macam tu. Dia sebenarnya kita buat sudah kuasa 2. Hanya masalah 1 kuasa 2 masih 1 Okey, sambung. Pindah 1 pergi kiri. Okey, maksudnya H kuasa 2 tambah 5/13 kuasa 2 tolak 1. Ini jadi tolak 1 sama dengan kosong. Lepas tu? Selesaikan yang 5/13 kuasa 2 tolak 1. Okey, berapa? Ini boleh tekan kalkulator kan? Berapa? Sekejap. Okey, awak kira.
tekan kalkulator aja untuk siapa? Lah cikgu pecahan pula, dah susah nak buat. Tekan kalkulator aja. Cikgu kira betul ke salah? Lima per 13 kuasa 2 tu 25 per 1. Awak salah lupa. Itu 25 per 169. Lepas tu tolak 1? Negatif 144 per 169. Okay, saya kira betul lah. Okay. Terpulang awak kalau nak 2 peringkat pun tak ada masalah. Okay. So sama dengan kosong. Okay, sambung. Kira guna kalkulator. Okay, kira gunakan kalkulator kuadratif ya? Kuadratif tu okay. A awak berapa? 1. 1. B awak? Kosong. Kosong. C awak? Negatif 144 per 169. Okay, jawapan? Belas per 13. Satu lagi? Negatif 12 per 13. Okay. So bila kamu tapak jawapan macam ini, jangan lupa asalkan awak tekan saja ABC dalam kalkulator, tengah-tengah tolong masukkan. So kamu nak tipu saya dengan apa? Pemfaktoran ke rumus kuadratif? Pemfaktoran. Okay, pemfaktoran macam nak tulis? Untuk pertama ni. Sorry? 13. Okay, 13. H. Tolak 12. Okay, yang satu lagi. 13H tambah 12. Okay. Macam ni betul? Sudah cukup? Cikgu selalu kata lepas awak, kalau nak tipu dengan pemfaktoran, kena checking ini. Dapat yang kedua? Dapat berapa? 169. Awak dapat 169 hash kuasa 2. So maksudnya antara mereka ada satu baris. Ini macam mana jadi ini? Kita asalnya hash kuasa 2 je. Mana datangnya 169 hash kuasa 2? Darat 169. Darat 169. So ini ialah 144. Kalau kosong darat 169 ialah kosong. So kamu kena letak ini baru boleh letak pemfaktoran, baru boleh letak jawapan. Kalau kamu tak percaya, awak boleh cuba sekali lagi dengan kalkulator. A awak 169, B awak kosong, C awak 144. Tengok boleh dapat jawapan ini tak? Dapat kan? Dapat. Okey. Boleh Tapi kalau siapa malas nak fikir pening-pening macam ini, pakai rumus kuadratif. Rumus kuadratif awak boleh mula dengan atas ini terus, tak apa. Okey, tapi kalau pemfaktoran tolong pastikan ini ya. Banyak kali cikgu ingatkan kamu sudah So itulah kita dapat 2 nilai hash. Dan tak payah risau sebab soalan memang katakan cari nilai-nilai yang mungkin bagi hash. So dapat 2 jawapan lah, tak payah pening. Tak dapat lagi nak pening. Kadang soalan tolong kita tu, kalau dia kata cari nilai H, kenapa saya baru dapat 1 jawapan? So awak pergi cek lah apa kesalahan awak. Kalau saya dapat 2 jawapan, soalan kata nilai lah, lega memang betul lah, biasanya tak ada masalah lah. Kecuali awak ada salah kira lagi. Boleh? Kita pergi kepada soalan D. Soalan D, kali ini dia minta awak tentukan, adakah vektor ini ialah vektor unik? Tentukan sama ada vektor ini ialah vektor unik. Maksudnya awak boleh kata yes, dia ialah vektor unik. Awak pun boleh kata no, dia bukan vektor unik. So macam mana saya nak tentukan dia ialah vektor unik ataupun tidak? Amira? Cikgu. Macam mana saya nak tunjukkan, nak tentukan sesuatu vektor ini ialah vektor unik ataupun tidak? Kan vektor unit kan dia satu unit. Ya, kita nak tentukanlah. Kalau saya boleh buktikan magnitude vektor ini ialah 1 unit, maka saya boleh kata dia ialah vektor unit. So maksud saya,
Maksudnya sekarang kita kena cari magnitude bagi dia lah. Okay, magnitude bagi dia. Malas nak tulis magnitude, awak boleh buat modulus lah. Sebab itu dalam tajuk vektor itu memang simbol untuk magnitude. Okay, so ini ialah IJ sebab dia tulis dalam vektor lajur. So ini mesti IJ. So kita boleh pakai formula. Okay, Amira masuk ke dalam formula. 0.6 kuasa 2 tambah kurungan negatif 0.8 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator. 1. Nah, dapat 1. So, jangan tulis macam ini saja tau. Sebab soalan tanya awak, tentukan sama ada ini ialah vektor unit ataupun tidak. So, macam kamu nak jawab? Ya, vektor unit. Ya, okey. Okey, bolehlah kalau awak nak tambah lagi kata ya. Okey. Ini ialah vektor unit. Ataupun awak setakat kata dia ialah vektor unit pun mencukupi. Ya, ini ialah satu vektor unit. Jangan bagi jawapan macam ini. Bagi jawapan macam ini, orang tak tahu ini sebenarnya ya ke tak. Okay. Awak kena tulis keluar. Supaya awak faham lah sebab dia sama dengan 1. Okay. Okay, sekarang kita pergi lagi konsep selari. Sebenarnya benda serupa. Kalau dua vektor adalah selari, kalau kamu masih ingat sebelum kita belajar IJ, kita tahu kan kalau sekarang satu vektor, okay, satu vektor adalah selari dengan satu vektor, kita boleh tulis A sama dengan satu huruf kemudian B. Janji huruf itu tak pernah wujud lagi dalam soalan ini. So sekarang kalau dia dalam IJ pun itu juga kerja kita. Itu juga kerja kita. So di sini cikgu tanya, diberi vektor M ini ialah 3I tambah 6J. Vektor N 2I tak tolak HJ. Kalau M selari dengan N, vektor M selari dengan vektor N, cari nilai H. So bila dia kata vektor M selari dengan vektor N, simbol ini ialah simbol selari. Kalau siapa malas tulis boleh pakai perkataan simbol ini dalam matematik lah, dalam bahasa jangan. Okay, awak boleh tulis ini. So kita gunakan sifat inilah. Maksudnya sekarang, okay, vektor M saya, okay, cikgu cari seorang kejap. Anissa boleh cakap, Anissa? Anissa? Shikin? Ya. You nak pakai IJ ke nak pakai vektor lajur? IJ. IJ ya. So vektor M cikgu tulis 3I tambah 6J. Kalau vektor N ialah 2I tolak HJ. So kalau sekarang mereka kata bila selari, apa yang cikgu pernah tambah kepada persamaan ini? Mereka sama dengan K. K. Okay. Kali ini cikgu boleh pakai K sebab soalan ini perlu ada K ya. Okay. Okay. Okay, Syikin boleh sambung? Ini benda kita pernah buat sebelum IJ. Benda yang sama sebenarnya. Hanya kali ini di IJ saja. Ingat lagi tak cara buat? Buka kurungan dulu. 2KI. Okay, 2KI. Tolak HKJ. Macam cikgu cakap hari tu kita biasanya akan letak vektor di hujung sekali lah. Okay, lepas tu ingat lagi dah? Bagi tips sudah. Ingat? 3I tolak 2KI. Kita akan buat bandingan vektor I dengan I, J dengan J. 3I sama dengan 2KI. Okay. So bila awak banding ikut I, bila awak banding ikut I, maksudnya awak ambil ini dengan ini kan. Waktu tulis sebenarnya I tak payah tulis lah. Awak tulis saja 3 sama dengan 2K. Mencukupi. Okay. Untuk bahagian J, macam nak tulis, Syuki? 6 sama dengan negatif H. K. Okay. So kita bila sampai sini, ini sudah tak ada kaitan dengan vektor lah. Ini soalan algebra. Okay. Kalau awak ada dua persamaan ini, macam mana saya nak tahu nilai HK? Sebenarnya minat saya ialah saya nak tahu nilai H. K cari tak kisah. Yang pentingnya saya dapat nilai H. So macam nak buat, Syuki? Yang sebelah tu. 3 punya ke, I punya ke, J punya? I. Okay, I punya. 2 tu pindah.
2 itu pindah. So akan jadi 3/2. 3/2. Okay. Siapa kalau terfikir 2/3 ni lain kali tukar dulu baru pindah. Okay. Lepas tu? Masuk ke dalam 6 sama dengan negatif Ya. H. Kita masuk ke dalam ini. Okay. Lepas tu? Boleh terus bagi jawapan? H sama dengan negatif 4. Ada orang ada masalah untuk tapak H sama dengan negatif 4 tak? Perlu saya tunjuk step by step? Tak ada? Okay. Sebenarnya soalan ini kalau tak boleh tekan kalkulator, shift calculate pun boleh. So kita dapatlah nilai H. Soalan minat nilai H. Nilai K ni awak cari tak kisahlah. Macam soalan ini, cikgu tak dapat K, tak dapat. Kalau tak ada K, saya tak dapat H, maka carilah. Okay, carilah. Okay, kita tengok soalan B, sama cerita juga. Tapi kali ini A tambah C selari dengan B. Lepas tu cikgu tanya apakah C. Okay, kurang sama cerita je. Okay, cikgu tak cakap apa-apa, kamu buat ya. Atika? Ya. Macam mana buat? Cikgu ikut awak. Awak suka pakai IJ ke awak suka pakai vektor lajur? IJ. IJ, okay. Awak cakap cikgu tulis. I tambah 2J tambah KI tambah 4J sama dengan 3HI tolak Jangan ringkaskan dulu, nanti kawan tak boleh ikut. Biar dia jangan kurungan lagi. 3I tolak 4J. Okay. Kali ini betul lah macam kawan kamu dia tak pakai K. Kenapa tak boleh pakai K? Sebab soalan ini sudah ada K. So pakai huruf lain. So kali ini dia pakai H. Terpulanglah huruf apa yang awak nak pakai. Tapi jangan pakai K, jangan pakai I, jangan pakai J, jangan pakai A, jangan pakai B, jangan pakai C. Sebab ini huruf yang sudah wujud dalam soalan. Jangan pakai ini. A, B, C, I, J, K. Yang lain tu sesuka hati awak. Tapi macam cikgu katalah, biasanya kita tak pilih L, tak pilih O sebab mengelirukan. L macam 1, O itu macam kosong. Ada banyak huruf, pakailah huruf lain. Okay? Okay, so Atika sambung 2KI. 2KI, mana datang 2KI ya? Yang Okay, cikgu faham maksud awak. Kejap. Okay, cikgu faham maksud awak. Okay, awak nak kumpul ikut I dan J kan? Okay, I awak satu ini. So, ringkaskan jadi? 2K. Ini ialah 1 kan? Kalau tak nampak ialah 1 kan? Maksud awak 1 tambah K kan? 1 tambah K 2K ke? Tak. So, sepatutnya 1 tambah K I ya? Okay. Untuk J? 6. 6. Okay, sebelah kanan? 3HI tolak 4HJ. Okay, sambung. 1 tambah 3K sama dengan 1 3H. tambah 3K. Mana 1 tambah K 1 tambah K. Okay. sama dengan 3H. 3H. Yang satu lagi? 6 sama dengan negatif 4H. Okay, boleh kejap. So kawan kamu tapak ini sebab untuk bahagian ini dia ikut I punya lah. I banding dengan I. Untuk sebelah sini dia banding ikut J dia banding ikut J. Okay, kali ini macam nak selesaikan dia. So ini lepas ini tak ada kaitan dengan vektor sudah. Ini algebra awak. Okay, lepas tu nak buat mana? Kiri dulu. 1 tambah K dulu ke 6 dulu? 6. Okay, 6 dulu. Okay, buat. Pindahkan negatif 4. Okey, dapat. Negatif 3/2. Okey, negatif 3/2. Okey, tapi ingat jangan tulis jawapan macam ini saja. Aku nak kata ini ialah apa Ini ialah H lah ya. H sama dengan negatif 3/2. Okey, lepas tu? Ganti masuk. Okey, ganti masuk.
1 tambah K sama dengan 3 negatif 3 per 2. Okey, soalan nak K kan. So kita kena sambung buat lagi. So jawapan ataupun awak nak ada lagi beberapa langkah, ikut awak. 1 tambah K sama dengan negatif 9 per 2. Okey, sambung. K sama dengan negatif 9 per 2 tolak 1. Okey, sambung. K sama dengan negatif 11 per 2. Negatif 11 per 2. So soalan tanya kita cari nilai K. So ini jawapan dia lah. Ini jawapan dia. Kali ini tidak minat H, dia minat K. Tapi kita tak ada pilihan lah. Cikgu tak dapat H, tak boleh buat K. So terpaksa lah. Tapi kalau ada orang nampak cara dia di mana dia tak selesaikan H, dia boleh terus dapat K, proceed, tak ada masalah. Sebab soalan minat K je. Awak dapat H betul tak ada markah. Dapat K betul baru cikgu bagi markah jawapan. Boleh ya? So sebenarnya cikgu sudah siap apa yang sepatutnya cikgu ajar tentang tajuk vektor. Okay? Tapi nanti besok kita ada, bukan besok, hari Khamis kita akan tengok soalan kebat dia lah. So kerja hari ini ialah soalan 3B. Okay? Soalan 3B. Soalan 4B. Soalan 5. Soalan 6B. So kalau hari itu awak punya buku memang ada luangan, awak boleh tulis di situ sajalah. Boleh tulis di situ. So di sini bila cikgu tanya soalan 6B itu, awak bagi saya jawapan dalam IJ lah. Tapi bagi vektor laju macam ini, sebab vektor laju ni tak boleh type dalam handphone awak kan. So awak bagi saya berapa I tanpa berapa J. Cikgu faham. Boleh ya? So kalau tanya vektor unit punya, dalam vektor unit punya, tolong katakan jawapan kamu ialah 3I tanpa 4J per 5 kan. Bila awak bagi kepada saya, sebab tak mampu bagi macam ini kan, awak bagi saya kurungan supaya cikgu tahu berhenti di mana. Okay, lepas tu baru awak buat bahagi 5. Maka cikgu faham lah. Cikgu faham Cikgu tahu semua benda ini di atas, ini saja di bawah. Okay, kalau macam tadi ada katakan tapak benda macam ini punya. Okay, benda macam ini nak ringkas pun tak boleh ringkas. Maka bila awak bagi kepada saya, awak beritahu cikgu lah ini di atas. Okay, bagi yang bawah ini cikgu tahulah semua ini di belakang. Kalau takut awak bagi lagi kurungan. Supaya cikgu tahu ini di bawah, ini di atas. Sebelum per punya di atas, selepas per punya di bawah. Untuk memudahkan saya baca jawapan awak sebab kita tak boleh bagi jawapan macam apa yang kita handwriting Boleh ya? So hari Khamis cikgu akan bincang soalan latihan ini latihan ini. Okey. 1-2 sepatutnya dalam cuti awak sudah cuba buatlah. Cikgu akan terangkanlah pada hari Khamis. Okey. So itu saja untuk hari ini. Kejap jangan leave dulu lagi. Cikgu kehadiran perlu ambil lengkap lagi ya. Kejap.